Hai, anda bersama kami lagi di Amaz. Hari ini kita akan buat ulasan mengenai Oppo A73. Ada beberapa perkara yang boleh kami katakan yang perlu anda tahu jika ingin membeli peranti ini sesudah ia mula dijual. Perlu diingatkan juga bahawa ia adalah peranti kelas pertengahan yang mana kami gunakan dalam jangka masa lebih 3 hari untuk mengujinya. Di Amaz, hari ini akan membuat ulasan dengan baik tanpa ada gangguan seperti membandingkan dengan kelas mature ataupun kelas permulaan, melainkan konklusinya. Baiklah, semasa pandang pertama, kami ada katakan bahawa ianya membawakan rekaan seakan premium. Kelihatan premium kerana ia ingin menjadi peranti yang premium. Tidak salah untuk mesasarkan kepada mereka yang mencari ke arah itu, terutamanya bagi mereka yang ingin berjimat cermat. Malahan, kami sedikit terkejut kerana ia tidak lagi membawakan rekaan yang lebih melengkung. Sebaliknya, anda akan dapat rekaan panel belakang seakan leather dan rata, termasuklah di bahagian sisinya. Jangan risau, ianya masih lagi terasa seakan leather dan tidak ada yang boleh kami komplain mengenainya. Melainkan apabila anda tidak memakai case yang mungkin akan membuatkan ianya sedikit terhakis sedikit demi sedikit terhadap fake leather yang disertakan di sini. Kemudian, seterusnya perkara yang paling dititik beratkan adalah bagaimana pengalamannya. Apa yang boleh dibuat, apa yang tidak boleh dibuat. Baiklah, untuk skrin, anda tidak akan dapat melihat skrin dengan jelas jika berada di bawah cahaya matahari yang sangat terang. Walaupun begitu, anda masih akan terhibur melihat skrinnya sebesar 6.44 inci ini, terutamanya menggunakan panel sejenis AMOLED. Lihat pada sudut berbeza juga, masih lagi mengekalkan warna-warna yang biasa dipancarkan kepada mata. Takuk sejenis V di bahagian atas, tidak terlalu mengganggu pengalaman apabila menonton filem seperti yang ditawarkan di dalam Netflix, malah ketika bermain pemuas sekalipun. Dagu masih lagi tebal walaupun sudah menggunakan skrin sejenis AMOLED daripada Samsung. Secara keseluruhannya masih lagi mendapat kelulusan daripada kami yang sentiasa memerlukan skrin yang terang dan warna yang cukup baik. Kesemua ini dijenak oleh chip pemproses Snapdragon 662 dengan RAM sebesar 6GB dan storan dalaman 128GB. Sistem operasi yang dijalankan di sini adalah ColorOS 7.2 berasaskan Android 10 yang boleh dikatakan sudah semakin ke arah tamat tempohnya. Antara kemudahan yang disediakan di sini adalah seperti mengolah ikon-ikon aplikasi yang tersedia supaya kena dengan cita rasa anda sendiri, terutamanya apabila anda ingin fokuskan kepada pengalaman yang lebih premium. Ini sebenarnya ramai yang mungkin tidak tahu akan kebolehan buat perkara ini. Tetapi itu adalah fungsi yang boleh dikatakan mungkin menjadi gimmick juga, bertujuan untuk menutup kelemahan yang ada pada perisian. Tetapi perkara itu hanya sekadar andaian saja. Kami semestinya ada gunakan peranti ini dengan melancarkan beberapa aplikasi yang intensif, bukan sahaja CPU, malah GPU intensif turut menjadi tumpuan. Tidak nafikan, ia dapat berjalan dengan lancar sahaja, seperti mana-mana peranti kelas pertengahan sepatutnya dapat lakukan. Membuka aplikasi, bertukar aplikasi, malah menjalankan aplikasi secara serentak melalui split screen yang ditawarkan oleh Android memang bagus sangat-sangat. Memainkan pemuas seperti Asphalt 9, COD Mobile, malah sedikit drifting game akan kelihatan stabil dengan hasil output seperti 30fps. Namun harus diingatkan juga, grafik yang ditawarkan di sini bukanlah yang terbaik. Kami kagum apabila memainkan pemuas seperti CarX Drift Racing yang dapat keluarkan asap yang kelihatan cukup nyata. Bermakna grafik yang ditawarkan di sini adalah cukup baik, namun bukanlah untuk pengguna yang fokuskan pemuas kompetitif seperti secara online ataupun COD Mobile dan PUBG Mobile. Sekarang kita bercakap tentang kamera. Tidak kira murah macam mana pun sesebuah peranti tersebut, tuannya mestilah mahukan kamera yang terbaik mereka boleh dapatkan. Kalau tidak, maka ulasan ini tidak begitu relevan. Apa yang anda perlu tahu adalah sistem kamera kali ini tidak banyak yang boleh kami komenkan dari segi fungsi. Tetapi anda harus tahu, terdapat beberapa mode yang perlu diambil kira apabila cuba menangkap gambar peranti ini. Untuk hasil gambar kamera utama 16MP menawarkan hasil gambar yang cukup flat ataupun boleh dikatakan kurang saturated berbanding kebiasaan peranti kami gunakan. Ini kerana tiada subjek wajah yang dapat kami tangkap. Tetapi apabila kamera ini dapat mengesan wajah manusia, maka proses melembut dan mencerahkan kulit akan terus diaktifkan. Ianya tidak berlaku apabila cuba menangkap gambar seperti landscape. Seperti yang kami cakapkan tadi, terdapat pilihan sama ada anda inginkan gambar yang lebih saturated berbanding biasa ataupun tidak kerana terdapatnya AI Scene Mode yang akan mengesan adegan yang anda cuba tangkap dan akan menaikkan lagi warna sesebuah gambar tersebut mengikut kesesuaian yang telah dilatih oleh sistem kamera AI. Hasilnya, jika terdapat warna hijau, merah, terutamanya pokok, ia akan kelihatan lebih cerah daripada biasa, termasuklah langit. Hasil video anda boleh komenkan di ruangan komen di bawah dan juga kamera hadapannya.
Jadi ini adalah ujian untuk video Oppo A73. Guna suara dan juga penstabilannya adakah ianya baik, kerana kami pasti ramai juga yang bertanyakan mengenai hasil video pada kamera hadapan. Pembesar suara secara mono bukanlah penghalang untuk mendengar lagu di dalam bilik. Contohnya, kedengaran lantang dan sedap untuk didengar. Cumanya ada beberapa lagu yang mungkin tidak sesuai untuk anda mainkan pada pembesar suara ini, seperti sedikit pecah, dan ada baiknya pasang sahaja phone telinga lebih sesuai kerana bukan sahaja lebih sedap tetapi tidak mengganggu jiran ataupun bilik sebelah. Security yang ditawarkan di sini adalah melalui imbasan cap jari dan juga imbasan wajah. Oleh kerana ia menggunakan skrin sejenis AMOLED, maka imbasan cap jari boleh disembunyikan pada bawah skrin. Cumanya, kami lihat posisinya terlalu ke bawah berbanding peranti yang biasa kami ulas, sampaikan agak sedikit sukar untuk mencapai pada bawah skrin, terasa seperti ia akan mudah terjatuh. Selain daripada itu, imbasan wajah adalah sangat baik, menyah kunci dengan pantas walaupun kami menggunakan kacamata, tetapi fungsi seperti nyah kunci hanya apabila mata terbuka tidak berfungsi dengan begitu baik. Anda mungkin harus berjaga-jaga lagi jika ingin menggunakan imbasan wajah, terutamanya jika anda mementingkan security. Kemudian, tak lain dan tak bukan, masa penggunaan adalah selama 5 jam untuk bateri 4015 mAh. Bergantung juga seperti yang kami cakapkan. Jika memfokuskan pemuar, ia akan memakan sedikit lebih berbanding biasa. Di sini kami tidak rasa ada apa yang perlu di-highlightkan, melainkan peranti yang nipis ini dapat memuatkan bateri sebesar ini. Bagus untuk jenama Oppo juga sebenarnya. Secara kesimpulannya, pakej Oppo A73 ini berbaloi dan tidak banyak isu pada kelasnya. Kami tahu akan ramai yang cakap masih ada peranti yang lebih murah dan berbaloi. Namun anda perlu beringat juga, sesetiap jenama yang dipersembahkan terdapat fungsi yang mungkin membuatkan seseorang tersebut terikat dengan sesebuah jenama. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.